Berhubung dengan bilangan ayat-ayat di dalam Al-Quran, sememangnya terdapat khilaf di kalangan ulama. Perinciannya adalah seperti berikut. Menurut sebilangan besar ulama, jumlah kesemua sekali ayat-ayat Al-Quran ialah 6.666 ayat. Dua, ada yang berpendapat 6.616 sahaja. Yang ketiga, ada yang berpendapat hanya 6.216 sahaja. Yang keempat, ada juga yang berpendapat 6.237 sahaja. Yang kelima, yang paling tepat berhubung dengan jumlah kesemua sekali ayat-ayat Al-Quran ialah 6.212 ayat sahaja. Inilah jumlah yang akan anda perolehi apabila anda mencampurkan semua sekali ayat-ayat yang jelas di dalam 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Itu berkenaan dengan ayat. Berhubung dengan bilangan perkataan, kalimah di dalam Quran, ada juga beberapa pendapat, tak sama juga pendapat, khilaf. Seperti 77.933 dan seterusnya seperti yang saya tulis itulah. Boleh kita tengok di situ ada beberapa pendapat. Sebelah muka surat 58 tentang huruf pula. Beberapa huruf di dalam Quran itu semua sekali ada beberapa pendapat juga situ. Tidak sama. Jadi ini ringkas ceritanya, kita nak ringkas saja ni. Dia punca yang jadi khilaf itu dari segi kira tu. Perbezaan kiraan. Perbezaan kiraan. Setengah-setengah tu sepakat tentang bilangan. Kalau kita kata ayat dalam sesuatu surah tu sepakat, tetapi dia kira hak mana, tu beza pula. Setengah-setengah tu tidak sepakat. Kita ambil contohnya, kalau ada Quran, cuba tengok dalam surah Baqarah misalnya. Kita ambil mula-mula surah Baqarah. Umumnya di dalam Quran yang ada di tempat kita ni, Bismillahirrahmanirrahim, sudah satu ayat situ, sudah satu ayat situ. Lepas tu akhir dia waladhdallin, itu ayat yang ketujuh. Dari segi sepakat ulama tentang surah Fatihah ni mengandungi 7 ayat, itu tak ada khilaf. Cuma nak kira hak mana, itu ada khilaf di sini dalam surah ni lah. Ada khilaf. Ada yang mengira Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai salah satu daripada ayat di dalam surah Fatihah. Ada yang tidak kira hak tu, tapi dia tetap kata 7 juga. Jadi tak ada khilaf dari segi bilangan 7 tu, tak ada khilaf. Cuma kira Bismillahirrahmanirrahim ke tidak, itu saja. Jadi bagi orang yang kira Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai salah satu ayat di dalam surah Fatihah, jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia kira ayat situ sah. Orang yang tidak kira Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai satu ayat daripada surah Fatihah, mana kalau nak kira nil lah, kalau buat tu tidak jadi nil juga. Sebab siratal ladzina an'amta alaihim, situ sah. Itu ayat yang ke-6. Kalau kita mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin, itu sebagai ayat yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. 7 juga. Ni setengah-setengahnya gitu, setengah-setengah memang ada beza. Jadi bilangan itu jadi tidak sama mengikut perkiraan masing-masing. Jadi itu kalau kita tengok dari sudut ayat
dari sudut ayat atas surah ni saja. Kalau kita tengok dari segi bilangan perkataan pula, cara kira tu berbeza. Benda tu sama je, benda ni tak ada orang lain. Jadi kalau kita tengok dari segi perkataan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismi dia kira so, setengah-setengahnya dia kira gitu. So perkataan. Allah 2, Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4. Dia kira gitu. Setengah-setengah yang lain pula dia kira tidak. Bukan 4, 5. Sebab Bismi, Ba tu satu perkataan tu. Ba tu satu perkataan. Mengikut bahasa Arab satu kalimah dia panggil. Kalimah. Jadi bi ismi. Ismi itu 2. Perkataan yang kedua. Tengok. Di situ dia jadi berbeza. Ini atas hak ni saja ni. Kalau kita ambil kira semua, lagu tu lah jadi banyak lah. Tu sebab jadi perbezaan itu berdasarkan kira-kira. Zahir nampak tu sah lah. Memanglah kan pada orang yang tak ngaji dia kira sah lah. Nak wih mudah. Sebab tu kalau kita tengok orang ni kira gini buat apa? Kena ambil kira hak seperti tadi lah. Ambil kira hak seperti tadi, iaitu Bismi tu dia kira satu. Tapi kepada orang yang belajar bahasa Arab, dan dia kira kalimah tu bersuku-suku, Ba tu harah tu, kalimah harah, harah jar. Jadi suku. Ismi tu isim, kalimah suku. Jadi 2. Atas hak ni saja. Atas hak ni saja. Ada yang kira Ar-Rahman, hak sebenarnya Rahman itu, Rahman itu hak sebenar. Al tu suku pula tu, perkataan lain pula tu. Dia kira gitu. Jadi benda-benda ni hak halu-halu tu tak perlulah kita pergi. Orang amal ni tak perlu pergi ke situ. Cuma sekadar ada ayat tadi, dia kira lagu mana yang jadi beza tu. Dia kira lagu mana. Kalau kita guna komputer, Bismi tu dia kira sah. Sebab dia nampak macam sah perkataan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Jadi benda-benda gitulah ya jadi berbeza. Macam alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifah. Ar-Rahman. Kalau nak kira huruf, dia kira 2. Tapi setengah-setengah ulama kira sah je. Hak sebenarnya alif tak kira, lam tu hak kira je. Lam ta'rif. Dia kira sah. Hasil tu dia jadi berbeza juga. Dari segi huruf tu. Kenapa jadi berbeza? Itulah sebabnya. Jadi kalau kita tidak belajar, payah sikit nak faham tu. Kalau orang belajar dia faham. Sebab kalau dalam kitab nahwu dia kata sebut alif lam. Alif lam 2. Tapi dalam kitab nahwu tinggi tak, dia kata sah lam tu ya sebenarnya. Lam ta'rif. Dia kira sah. Kan? Jadi sebab jadi berbeza juga tu. Bayangkanlah ini sah. Kalau sebuah Quran lagu mana? Tentulah banyak. Tentulah banyak perbezaan dia tu. Kemudian dari segi setengah-setengah tu mengambil kira Bismillahirrahmanirrahim, semua sepakat ini sebagai ayat Quran. Tapi satu juzuk daripada surah ke tidak, itu khilaf. Kalau hak ni surah Fatihah ni memang banyak lah hak terima sebagai ia satu juzuk, satu bahagian daripada surah Fatihah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim sebelum surah Baqarah tu, hak tu bukan. Sebab tu kalau kita perhatikan dia tak buat nombor tu, nombor ayat dia tak ada situ. Alif lam mim masih tu baru satu. Tapi hak Fatihah tu dia kira dah tu, dia buat nombor tu. Kalau hak Quran ada dengan kita ni. Tapi kalau kita pergi ke India misalnya, Pakistan, Turki, yang mana dia pakai mazhab Hanafi, di sana Quran dia Bismillahirrahmanirrahim surah Fatihah ni tak ada nombor 1 tu, tak ada. Nombor 1 tu dia buat Alhamdulillahirabbil alamin. Situ. Jadi ini benda yang berbeza. Tapi benda tu ada, benda tu dikira sebagai Quran. Cuma Quran tu untuk apa? Untuk apa ni, pemisah, sebagai pemisah, dan untuk tabarruk, untuk berkat, ambil berkat. Dan ini memang Nabi ajar gitu, dan dia suruh tulis gitu. Dia suruh tulis gitu. Jadi orang yang kira Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai satu bahagian daripada setiap surah, dia akan berbeza kira-kira dia. 114 tolak
surah Taubah tu tak ada bismillah. Jadi 113 adalah campur kalau campur dengan hak tu. Tapi bagi orang yang tak kira hak tu, dia akan jadi kurang. Itu sebab jadi kenapa kita tengok ulama ni berbeza pendapat tentang bilangan huruf, tentang bilangan perkataan dan tentang bilangan ayat tu. Apa? Itu benda. Di dalam satu ayat kadang-kadang panjang. Hak ni sekat ni dia sudah memberi makna yang lengkap, dah cukup dah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jelas. Kalau tidak sekali dengan orang lain boleh lah tu. Faham? Boleh. Ia tidak bergantung kepada orang lain. Cuma adanya di hujung ayat-ayat tertentu tu sebagai pelengkap, penyempurna. Hak tu jelas lah kalau ambil kira. Tapi kalau dia tu sendiri nak kira dari segi makna dia yang sempurna, yang lengkap, sudah boleh dikira sah dah tu. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, misalnya dia berkait dengan hak sebelum pada tu, jadi kira sebagai satu ayat. Itu sebab, antara sebab kenapa jadi berbeza dari segi kira-kira dia tu. Dia kata sekian-sekian ayat, kalau ni kata sekian-sekian ayat, sekian-sekian perkataan. Itulah sebabnya. Jadi itulah secara ringkasnya. Misalnya kita kata Maliki Yaumiddin. Ni Maliki Yaumiddin, tak ada alif. Hak tu tak ada alif pun dia ada alif kecil atas tu. Jadi ada hak kira alif tu sebagai suku, ada yang tak kira sebab dia kira zahir tu. Perkataan huruf perkataan tu yang zahirnya tak ada alif itu. Jadi situ sebab yang jadi berbeza ya. Hak itulah kena faham. Kena faham situ.